Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali kita sekali lagi di channel YouTube Magajis. Okey, untuk topik pada minggu ni aku nak kongsikan dengan korang jam terbaru keluaran Garmin iaitu Venu SQ2. Okey, untuk minggu ni aku akan kongsikan seberapa banyak mungkin fungsi-fungsi yang ada pada Venu SQ2 ni. Apa pembaharuan yang terbaru yang Garmin bawa yang ada pada Venu SQ2. So, tanpa berlengah masa, jom kita mulakan. Okey, seperti mana yang sedia maklum, Garmin dah keluarkan dua jenis model jam Garmin Venu SQ ni kan. So, satu adalah Venu SQ dan satu lagi adalah Venu SQ2. So, seperti mana yang korang nak tahu, apa perbezaan yang ada dekat dalam jam ni di antara kedua-dua unit ni adalah dari segi skrinnya sahaja serta daya tahan bateri mungkin. Tapi yang paling tepat, yang paling aku tahu buat masa ni adalah dari segi skrin dia lah. So, dari segi skrin, untuk Garmin Venu SQ2 ni dia menggunakan AMOLED screen. Untuk Garmin Venu SQ yang lama ni dia cuma menggunakan crystal clear screen sahaja. So dekat dua-dua ni korang boleh tengoklah screen yang mana satu lebih cantik. Of course lah jam Garmin Venu SQ2. Sebelum aku terlupa, selain daripada mempunyai perbezaan dari segi skrin, dari segi sensor GPS-nya juga ada perbezaan lah. Okey, dekat belakang ni korang boleh tengok sendirilah. So, kedua-dua unit ni dia mempunyai perbezaan dari segi sensor juga. Okey guys, untuk fungsi yang seterusnya aku nak bagi tahu korang yang jam Garmin Venu SQ2 ni mampu bertahan selama 11 hari. Okey. Untuk penggunaan GPS pula, jam ni mampu bertahan menggunakan fungsi GPS selama lebih kurang 26 jam lah non-stop. Maksud dia kalau korang buka GPS, jam ni mampu bertahan selama 26 jam. Lepas daripada 26 jam tu, mungkin jam ni akan habis bateri lah. Okey guys, untuk fungsi yang keempat pula, jam ni mempunyai lebih kurang 25 fungsi sukan. Okey. So, untuk korang yang jenis suka melakukan aktiviti sukan, korang boleh gunakan jam ni untuk buat macam-macam aktiviti sukan lah. Jam ni ada beberapa fungsi sukan yang memang selalu orang pakai lah. Antaranya korang boleh cari macam berlari, berenang, kardio, yoga, berbasikal, tenis dan banyak lagi. So, semua ada dekat dalam ni lah ya guys. So, korang tengok ada banyak fungsi-fungsi sukan yang ada dekat dalam jam ni. Oh, sebelum tu aku nak bagi tahu korang yang jam ni tidak sesuai untuk korang bawa pergi hiking lah, sebab jam ni tak ada fungsi barometric altimeter. So maksud dia, kalau korang nak pergi hiking, korang boleh guna jam ni, tapi korang tak boleh detect status elevation, kedudukan ketinggian korang bila korang tengah mendaki lah. So, elevation tu memang tak ada. So, jam ni memang just guna untuk casual sukan sahaja. Kecuali hiking lah. Untuk korang bawa berenang, memang tak ada masalah. Jam ni boleh detect bacaan heart rate ketika korang berenang juga. Okey, untuk fungsi yang seterusnya, jam ni mempunyai fungsi GPS lah ataupun fungsi satellite GPS. Dekat bahagian dalam fungsi satellite GPS ni, korang ada dua pilihan lah, sama ada korang nak gunakan GPS only ataupun korang nak gunakan all system. Tapi dekat sini dia akan bagi tahulah kalau korang guna all system dia akan balance performance. Tapi kalau korang guna GPS only, dia akan increase battery life korang lah. Maksudnya daya tahan bateri korang akan bertahan lebih lama lah.
Tapi kalau korang guna all system ni, dia akan aim lebih kepada accuracy dan performance. Lepas tu, kalau korang pilih all system, korang kena pastikan jam korang ni dah connected to GPS sebelum korang melakukan aktiviti sukan. Sebagai contoh, sekarang ni korang tengok sekarang ni, dekat jam dia ada tulis lah, waiting for GPS. So, korang jangan start lagi aktiviti sukan korang lah. Korang kena pastikan GPS korang dah connected, baru korang start melakukan aktiviti sukan. Kalau tak, rugi saja guys korang melakukan aktiviti sukan, sebab pace korang memang dia tak akan dapat detect lah. Location korang berlari pun dia tak akan dapat detect. Mungkin dia akan lambat detect. So, korang kena ingat, connection GPS ni korang kena pilih lah. Okey guys, untuk fungsi yang seterusnya yang menarik minat aku yang ada dekat dalam jam ni adalah fungsi sleep monitoring dan sleep score. Dengan adanya fungsi sleep monitoring ni, korang boleh pantau status kualiti tidur korang lah. So, sebagai contoh, macam sekarang ni, semalam aku tidur 6 jam, okay. So dekat sini dia ada tulis lah shorter than ideal, plenty of deep. Lepas tu dekat bahagian tepi ni dia ada keluar butang kuning kat belah tepi ni. So korang boleh tekan butang tu, dia akan keluar lah apa yang korang perlu improve lah. So dekat sini dia ada tulis late bedtime, even though you went to bed late, you still slept well. Aim for earlier bedtime in the future. Maksudnya dia bagi tahu korang, dia minta korang tidur awal untuk memperbaiki status kualiti tidur korang lah. Okey guys, selain daripada mempunyai fungsi monitoring tidur korang, okey. So dekat dalam jam ni dia juga fungsi step counting, dia ada fungsi intensity minute. Okey, untuk fungsi intensity minute ni, dia adalah pengiraan bila korang melakukan aktiviti intens lah. Contoh kalau korang workout kan, so dia akan bagi skor lah dekat dalam korang punya intensity minute tu. So dekat sini dia ada tunjuk lah weekly, aku dah buat 358 daripada 150. Maksudnya aku punya workout untuk minggu ni dah lebih daripada target. So dekat sini juga korang boleh nampak lah, dia bagi tahu yang intensity minute aku dah achieve. So tak ada masalah lah kalau korang nak tahu yang korang cukup buat aktiviti intens ataupun tidak. Lepas tu dekat bahagian jam ni juga dia ada tunjuk calorie calculation, dia ada tunjuk bacaan heart rate, and then dia ada body battery serta stress level lah. So bila korang pakai jam ni, dia akan tunjuk lah bila masa korang akan lebih stres. Okay, cara pengiraan stres ni dia bergantung pada denyutan jantung korang lah. So kalau jantung korang tiba-tiba meningkat, so dekat situ jam ni akan detect lah, dekat situ akan ada stres lah. So samalah macam kadang-kadang kita sendiri tak sedar yang bacaan jantung kita meningkat, tapi sebenarnya bila kita stres, bacaan jantung kita akan meningkat secara tiba-tiba. Jadi dengan adanya jam ni, dia sedikit sebanyak membantu korang untuk faham lah kalau korang tengah stres, tiba-tiba jantung korang tengah tinggi, korang kena cool down cepat-cepat lah untuk elakkan daripada cepat tua. Okey. Okey guys, selain daripada mempunyai banyak fungsi-fungsi yang lain, jam Garmin Venu SQ ni juga mempunyai fungsi multi-language lah. So, antara contoh multi-language yang ada pada jam ni adalah, korang boleh tengok sendirilah. So, dekat sini ada banyak, termasuk Chinese language jugalah. So, dekat sini memang korang boleh pilih lah language yang mana korang minat. Okay, so dekat sini memang ada banyak pilihan bahasa. Sebagai contoh, kalau korang tak pandai bahasa Inggeris sangat, korang boleh pakai jam yang bahasa Melayu punya lah.
ataupun kalau korang tak pandai bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, contoh macam orang Cina, dia suka bahasa Cina, so korang boleh pilih juga bahasa Cina yang ada dekat dalam jam ni. Sebab jam ni support banyak language, okay? Contoh kalau macam bahasa tu dia macam pelik sikit lah, bahasa macam tetapan apa benda semua tu. So kalau macam setengah orang dia lebih prefer guna bahasa Melayu. So terpulang pada diri korang sendiri. Jadi dekat dalam jam ni dia ada fungsi multi language lah. Korang boleh pilih mana-mana fungsi multi language yang korang minat lah. Okay guys, selain daripada mempunyai fungsi multi language, jam Garmin Venu SQ2 ni juga mempunyai fungsi smart notification. Antara fungsi-fungsi smart notification yang ada dekat dalam jam ni, yang best bila WhatsApp masuk ataupun notification daripada Twitter, Instagram, TikTok, dia boleh masuk direct dekat dalam jam ni lah. So dekat situ korang tak perlu buka phone korang untuk tengok siapa yang notification mana yang masuk lah. So korang boleh tengok daripada jam ni sahaja. So sebagai contoh sekarang ni aku boleh tunjuk dekat korang. Kat sini. So kat sini korang boleh tengok lah notification yang masuk. So dekat sini sebagai contoh, aku ada fungsi notification investment, Instagram dan text, normal text. Okay, begitu. So dekat sini bila korang tekan, dia akan keluar lah notification yang masuk lah. Contoh kat sini karaoke room. Tak bila masa aku nak pergi karaoke pun tak tahulah geng. So kat sini dia ada keluar juga Twitter, LinkedIn, Instagram dan banyak lagi fungsi-fungsi lain lah. Dia macam menarik jugalah guys. So kat sini memang banyak benda-benda yang menarik lah yang ada pada fungsi smart notification ni. Dia sedikit sebanyak membantu kita lah untuk kita tahu apa notification yang masuk dekat dalam phone tanpa keluarkan phone. Tapi korang kena ingat yang jam ni tak boleh pick up call lah. Contoh kalau orang call, korang tak boleh cakap dekat jam menggunakan jam macam hello. Tak boleh ya guys. So jam ni dia cuma ada fungsi smart notification saja. So kalau macam ada panggilan masuk ke apa, korang kena angkat. Boleh angkat guna phone kalau tak silap aku, tapi korang kena bercakap menggunakan bukan. Korang boleh pick up call menggunakan jam, tapi korang kena bercakap menggunakan handphone. So what is the point kan? So the best part is korang angkat je lah phone. Kalau dapat panggilan tu korang angkat je lah phone. Angkat je lah panggilan menggunakan phone. Tak payah nak gedik-gedik guna jam ni. Sebab jam ni macam dia tak boleh pick up dia tak boleh nak jawab call lah. Maksudnya korang tak boleh cakap-cakap macam tu. Tak best lah. Tak berapa best lah bagi aku. So ni adalah sedikit kekurangan yang ada pada jam Venu SQ2 ni lah bagi aku. Okay guys, untuk pengetahuan korang, jam Garmin Venu SQ2 ni didatangkan dengan dua pilihan tau. Dia ada satu versi music dan manakala yang satu lagi adalah versi non-music. So jadi dekat aku sekarang ni aku menggunakan jam Garmin Venu SQ2 versi yang ada music lah. So apa kelebihan yang ada pada music version ni? Korang boleh download music Spotify. Of course lah korang kena pakai Spotify yang korang dah subscribe lah, ataupun yang korang berbayar, dan korang boleh masukkan lagu dekat dalam jam ni. Lepas tu korang boleh connect pada mana-mana headphone ataupun earphone yang mempunyai connection Bluetooth, dan korang boleh dengar music straight dekat dalam korang punya headphone lah ataupun earphone lah. Okey, bagi mana-mana yang doktor tanya-tanya berapa harga jam Garmin Venu SQ ni, kalau korang beli yang music version yang macam ada pada tangan aku sekarang ni, korang boleh dapatkan pada tanda harga RM1,480 lah, lebih kurang macam tu lah. So kalau dia ada diskaun mungkin dia akan turun sikit lah. So untuk jam Garmin Venu SQ non-music pula, yang standard yang tak ada music,
korang boleh dapatkan pada tanda harga RM1,230, lebih kurang macam tu lah. So korang boleh pilih lah yang mana yang korang minat, ikut kemampuan dan minat korang lah. Kalau korang ada modal yang besar, korang rasa korang jenis yang suka dengan muzik, korang belilah yang ada muzik. Tapi kalau korang jenis santai je, tak kisah ada muzik ke tak ada muzik, korang lanyak aja, korang belilah yang biasa punya. Tak perlu ada muzik pun, sebab bagi aku muzik ni tak penting pun. Okay guys, aku rasa itu sahaja yang aku dapat kongsikan pada korang untuk minggu ni lah. Jadi bagi aku, jam Garmin Venu SQ ni adalah jam yang khas untuk korang yang jenis minat sukan tapi tak terlalu hardcore pada sukan. Dan jam ni juga korang boleh bawa untuk gunakan pada aktiviti harian korang lah. Maksud dia daily use. So tak ada masalah sebab jam ni comel sahaja. Tapi kalau korang jenis yang berlengan besar macam aku tak berapa galakkan korang pakai Venu SQ ni. Sebab apa? Dia nampak terlalu kecil di pergelangan tangan. So jadi aku pilih untuk pakai jam Epix lah. So aku rasa macam dari segi skrin memang nice, tapi aku lebih prefer jam Epix sebab jam Epix pun menggunakan AMOLED screen juga. Lepas tu, pada pandangan aku, jam Garmin Venu SQ2 ni dia lebih sesuai untuk golongan perempuan. Sebab apa? Jam dia memang comel je. So bagi aku, kalau macam lelaki pakai, dia tak nampak garang lah. Itu saja dari pandangan akulah. Tapi bergantung pada korang sendirilah, sebab setiap manusia dia mempunyai preference yang berbeza-beza. So kalau korang rasa korang berminat, korang boleh beli. Tapi kalau korang rasa korang tak berminat, korang boleh pilih jenis jam Garmin yang lain lah. So dekat pasaran pun ada banyak pilihan juga. Dia cuma bergantung pada modal yang ada pada korang lah. Kalau korang ada modal yang besar, korang boleh beli yang power juga. So kalau korang ada modal yang kecil, korang bolehlah try jam ni. Okay?